Malaysia adalah satu-satunya negara di ASEAN yang mengalami peningkatan dan bukan penurunan kadar bantut dalam tempoh 20 tahun ini. Puchong ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini bahawa selama ini kerajaan bagi bantuan makanan, tetapi siapa-siapa jadi kerajaan, bantuan makanan ini hanya selepas kanak-kanak masuk sekolah. Tetapi apa yang Malaysia hadapi hari ini adalah masalah stunting, iaitu bantut di kalangan kanak-kanak bawah umur 5 tahun. Kanak-kanak yang bantut mengalami kelewatan dalam perkembangan kognitif, termasuk kesukaran dalam pembelajaran, ingatan dan juga penyelesaian masalah. Ini akan menjejaskan prestasi mereka di sekolah dan juga di dunia pekerjaan. Menurut Our World in Data, kadar bantut di Malaysia adalah keempat tertinggi di ASEAN pada 24.3% selepas Laos, Philippines dan Myanmar. 1 daripada 4 kanak-kanak di Malaysia adalah bantut. Negara jiran dengan GDP per capita yang lebih rendah daripada kita telah pun merekodkan kadar bantut yang lebih rendah. Kalau kita bandingkan dengan Thailand, 12.3%, iaitu 50% sahaja daripada kadar bantut Malaysia. Vietnam 19.2%, Cambodia 22% dan Indonesia 2.6%. Apa yang saya lagi bimbang ialah apabila saya meninjau trend kadar bantut negara-negara ASEAN untuk 20 tahun ini, saya mendapati bahawa Malaysia adalah satu-satunya negara di ASEAN yang mengalami peningkatan dan bukan penurunan kadar bantut dalam tempoh 20 tahun ini. Peningkatan kadar bantut di Malaysia bermula pada tahun 2010. Pada masa itu, kadar bantut ialah 17.8%. Tetapi ia meningkat setiap tahun sehingga sekarang hampir 1/4 sekarang. Bukan sahaja masalah bantut, 11% kanak-kanak di Malaysia adalah wasted, di mana berat mereka terlalu rendah untuk ketinggian mereka akibat daripada kekurangan zat makanan yang kronik. Ini adalah krisis malnutrisi. Macam mana kanak-kanak kita boleh berjaya dalam sekolah dan ada masa depan yang baik apabila mereka tidak boleh bertumbuh dengan baik? 2 tahun yang lalu, Puchong telah pun membuat saringan di kalangan kanak-kanak di kawasan saya untuk mengatakan pasti mereka yang stunted dan wasted dan membuat satu pilot project intervensi. Kita mengadakan satu projek yang panggil Kido Food Bank, di mana setiap bulan kanak-kanak mendapat susu formula, susu segar dan juga multivitamin yang percuma daripada pejabat saya. Sebanyak 200 penerima untuk Kido Food Bank ini. Pada masa yang sama, sukarelawan akan mengukur tinggi dan berat setiap bulan dan menggunakan satu app untuk merekodkan data-data ini sehingga sekarang. Dengan kerjasama pakar nutrisi dari klinik kesihatan, ibu-ibu bapa juga diajar berkenaan dengan zat makanan dan pemantauan pertumbuhan. Untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini, mengikut data yang kita kutip sehingga sekarang, kira-kira 65% penerima Kido Food Bank telah pun menunjukkan peningkatan height for age, Z-score, iaitu ukuran bagi stunting. Dengan sumber dan juga punca kuasa yang terhad, kami hanya boleh fokus kepada pemakanan dan tidak dapat mengatasi faktor seperti kesihatan ibu semasa hamil, sanitasi dan kebersihan. Dengan kekangan-kekangan ini, kita juga boleh nampak terdapat penambahbaikannya jika kita ada intervensi. Oleh itu, Puchong sangat percaya bahawa jika adanya program intervensi kerajaan yang sistematik dan holistik, kadar bantut boleh diturunkan dengan signifikan. Puchong telah pun dijemput ke satu sesi libat urus oleh Health Transformation Office HTO dari KKM untuk membincang inisiatif 1000 hari pertama untuk menangani masalah bantut. Saya sangat mengalu-alukan usaha KKM ini. Puchong berharap apa jua rancangan dan cadangan daripada HTO berkenaan dengan inisiatif 1000 hari pertama boleh mendapat sumber dan sokongan padu dari semua jentera KKM maupun kerajaan untuk memastikan pelaksanaan inisiatif ini adalah efektif. Secara keseluruhannya, Puchong menyuruh kerajaan untuk memasukkan inisiatif 1000 hari pertama menjadi salah satu agenda rancangan Malaysia ke-13.